Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 6 elektrokimia dan masih lagi dalam unit 6.1 sel elektrolitik dan ianya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Jom, sebelum kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis, mari kita lihat dulu apakah ion-ion yang hadir dalam leburan, bahan yang leburan yang kita bincangkan dalam video yang pertama berkaitan dengan proses elektrolisis. Dalam leburan magnesium klorida, terdapat dua jenis ion yang bebas bergerak dan apabila dipasang ataupun litar dilengkapkan, ion yang bercas negatif iaitu anion akan bergerak ke anode, manakala cation iaitu ion yang bercas positif akan bergerak ke kathod sel. Dan dalam bahan yang melibatkan leburan hanya akan mengandungi dua jenis ion iaitu ion cation dan anion yang membina bahan tersebut disebabkan oleh leburan adalah proses di mana kita mengambil suatu bahan dalam bentuk pepejal dan kita leburkannya menjadi dalam bentuk leburan. Seterusnya, mari kita lihat pula apa yang sebenarnya terdapat di dalam bahan yang dikenali sebagai larutan aqueous. Jadi, di sini cikgu bagi contoh yang sama. Di sini mereka menggunakan larutan aqueous magnesium klorida. Jadi, semestinya dalam larutan aqueous magnesium klorida akan mempunyai ion magnesium dan ion klorida. Dan dalam masa yang sama, di dalam larutan aqueous ini akan ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Kedua-dua ion ini didapati melalui proses pengayunan molekul air di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Ini adalah disebabkan oleh larutan aqueous terbentuk apabila kita larutkan contohnya pepejal magnesium klorida ini di dalam air. Jadi apabila litar dilengkapkan masih menggunakan konsep yang sama di mana anion akan tertarik ke anode dan cation akan tertarik ke kathod. Tapi persoalannya sekarang terdapat dua jenis ion di kedua-dua elektrod kathod dan anode, manakala pada leburan hanya terdapat sejenis ion dan ianya akan dinyacas secara pilihan. Jadi oleh sebab itu terdapat tiga faktor pemilihan ion untuk dinyacas di elektrod bagi elektrolisis yang melibatkan larutan aqueous. Cikgu ulang hanya melibatkan elektrolisis yang melibatkan larutan aqueous kerana kehadiran dua jenis ion di elektrod anode dan juga kathod. Tiga faktor tersebut adalah kepekatan elektrolit, kedudukan ion dalam siri elektrokimia dan jenis elektrod. Jadi kita akan lihat dengan lebih teliti berkaitan dengan penggunaan ketiga-tiga faktor ini. Mari kita lihat faktor yang pertama iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Dalam siri elektrokimia, logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Logam ya, semakin tinggi kedudukan sesuatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektronnya. Jadi, cikgu tunjukkan kat sini susunan ion. Okey, susunan ion logam di dalam siri elektrokimia di mana ianya bermula dari ion helium dan akhirnya akan sampai ke ion argentum.
Yang ini adalah melibatkan cation dan seterusnya kita lihat susunan ion-ion untuk ion yang bercas negatif ataupun anion di mana ianya bermula dengan ion fluorida dan ion hidroksida terdapat di kedudukan paling bawah. Siri elektrokimia ini boleh digunakan untuk menentukan ion yang dipilih untuk dinyacas semasa proses elektrolisis berlaku. Ion-ion yang berada, yang ni adalah penting pelajar, di mana ion-ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dinyacas. Sebagai contoh, tadi untuk larutan aqueous terdapat dua jenis ion yang terdapat di elektrod anode dan kathod. Contohnya di elektrod anode terdapat ion klorida dan juga ion hidroksida. Jadi, secara pilihan, ion hidroksida akan dipilih disebabkan kedudukan ion hidroksida ini lebih bawah dalam siri elektrokimia. Di sini cikgu ada kongsikan sedikit tentang susunan ion-ion yang terdapat dalam siri elektrokimia dan juga susunan elektron untuk cation dan juga anion ya, dan cara mudah untuk pelajar mengingat kerana pelajar perlu mengingat susunan ataupun kedudukan ion, cation dan anion dalam siri elektrokimia bagi memudahkan pelajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor pemilihan ion di elektrod dan juga pemerhatian dia ya. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah pemilihan ion yang dinyacas di elektrod menggunakan faktor yang pertama iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia, dan perkataan ataupun penerangan yang cikgu berikan di sini adalah sangat penting bagi memudahkan pelajar mengetahui dengan lebih lanjut tentang faktor ini iaitu sekiranya kepekatan larutan adalah kurang dari nilai 1 mol per dm padu serta ditulis cair, ini bermakna kepekatan ion dalam larutan adalah rendah dan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia digunakan. Sebagai contoh, mari kita lihat proses elektrolisis dalam larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol dm padu. Jadi ini menunjukkan nilai ini menunjukkan larutan yang digunakan adalah larutan yang cair. Jadi kita boleh gunakan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia untuk memilih ion yang dinyacas. Jadi dalam larutan ini ion-ion yang hadir adalah ion kuprum 2, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Dan ion yang bergerak ke anode seperti mana cikgu beritahu dahulu, anion akan bergerak ke anode iaitu ion yang bercas negatif. Dan kalau pelajar boleh lihat terdapat dua jenis ion di anode dan hanya satu sahaja akan dipilih secara pilihan. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu dapatkan ataupun cari apakah ion yang terdapat di bahagian bawah di dalam siri elektrokimia. Jadi kita akan dapati ion hidroksida mempunyai kedudukan lebih rendah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion sulfat. Jadi ini menunjukkan ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyacas, dan apabila ion hidroksida dinyacas, gas tidak berwarna yang menyalakan kayu uji berbara terbebas iaitu ianya menunjukkan gas oksigen dihasilkan di anode. Bagaimana pula di kathod? Di kathod, cation akan tertarik ke kathod iaitu ion kuprum 2 dan juga ion hidrogen. Jadi sekiranya kalau kita bandingkan kedua-dua logam ini di dalam siri elektrokimia, kita akan dapati ion kuprum 2 berada di bahagian bawah
siri elektrokimia berbanding dengan ion hidrogen. Jadi ini menunjukkan ion kuprum 2 yang akan dipilih untuk dinyacas di katod. Dan ion kuprum 2 ini akan menerima elektron dan menghasilkan pepejal kuprum yang berwarna perang. Sekarang, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Contoh ini menggunakan larutan magnesium nitrat dengan kepekatan kurang daripada 1. Jadi, kita masih lagi menggunakan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Ion-ion yang hadir adalah ion magnesium, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Dan ion yang akan bergerak ke anod adalah ion nitrat dan juga ion hidroksida, anion. Jadi kalau kita bandingkan kedua-dua ion ini, ion hidroksida terdapat di kedudukan yang lebih bawah berbanding dengan ion nitrat. Jadi ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas dan hasilnya kita akan dapat gas oksigen di anod. Seterusnya di katod pula, ion magnesium dan juga ion hidrogen akan bergerak ke katod. Dan kalau kita bandingkan kedua-dua ion ini, ion hidrogen terletak di kedudukan yang lebih bawah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion magnesium. Jadi, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas dan ion hidrogen ini akan menerima elektron untuk menghasilkan gas hidrogen iaitu sejenis gas tidak berwarna yang memadamkan kayu uji menyala dengan bunyi pop. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua iaitu melibatkan kepekatan elektrolit. Okey, sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut berkaitan contoh berkaitan dengan faktor kepekatan elektrolit, pernyataan yang cikgu berikan di bawah ini adalah sangat penting di mana ion yang mempunyai kepekatan yang tinggi iaitu nilainya adalah 1 mol per diam padu dan ke atas di dalam elektrolit akan dinyacas dahulu walaupun kedudukannya dalam siri elektrokimia adalah lebih tinggi. Dan cikgu nak beritahu di sini, faktor ini hanya dipertimbangkan untuk pemilihan ion di anod dan juga apabila terdapat kehadiran ion halida, iaitu unsur-unsur kumpulan 17. Dan jenis ion dinyacas di katod masih lagi ditentukan oleh kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi pelajar perlu ambil perhatian di mana faktor kepekatan elektrolit ini dipertimbangkan di anod sahaja. Mari kita lihat contoh yang pertama di mana soalan mereka menggunakan larutan natrium klorida 0.1 mol per dm padu dengan elektron karbon. Jadi ini merupakan satu larutan dengan kepekatan elektrolit yang rendah dan ion-ion hadir adalah ion natrium, ion klorida, ion hidrogen dan ion hidroksida. Ion yang akan tertarik ke anod adalah ion klorida dan ion hidroksida. Jadi memandangkan larutan yang digunakan adalah larutan yang cair, faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia akan diambil kira. Jadi ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas untuk di anod dia. Jadi hasilnya adalah gas oksigen. Manakala di katod kita ada ion natrium dengan ion hidrogen. Jadi memandangkan sama situasi yang sama, kita menggunakan kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So ion yang dipilih adalah ion hidrogen dan gas hidrogen terbebas di katod. Seterusnya, mari kita lihat larutan yang kedua, elektrolisis untuk larutan natrium klorida 1 mol per dm padu. So, nilai 1 ini menunjukkan larutan yang digunakan adalah larutan yang pekat
Jadi pelajar perlulah menggunakan faktor kepekatan elektrolit untuk memilih ion yang dipilih untuk dinyacas. Jadi ion yang hadir, ion yang bergerak ke anod dan katot adalah masih sama dan mari kita lihat ion yang dipilih untuk dinyacas di anod. Jadi untuk situasi ini, kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi berbanding dengan ion hidroksida. Disebabkan oleh itu, ion klorida dipilih secara pilihan di elektrod anod dan gas klorin terbebas. Manakala seperti mana cikgu beritahu sebelum ini, di katod kita masih menggunakan kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi ion yang dipilih di katod adalah ion hidrogen dan hasilnya adalah gas hidrogen. Jadi pelajar kena sentiasa menggunakan penerangan ini untuk menggunakan faktor kepekatan elektrolit ini. Sekarang, mari kita lihat faktor yang terakhir iaitu jenis elektrod. Jadi, untuk jenis elektrod, apabila jenis anod, terminal positif yang digunakan serupa dengan ion logam di dalam elektrolit, anod akan larut dengan menyingkirkan elektron dan membentuk kation garam itu. Di katod pula, ion logam akan menerima elektron dan membentuk atom logam. Kepekatan larutan elektrolit pula tidak akan berubah kerana kadar pembentukan ion logam di anod sama dengan kadar nyacas ion logam di katod. Jadi penerangan ini adalah sangat penting bagi pelajar memahami cara penggunaan faktor jenis elektrod dalam pemilihan ion untuk dinyacas di elektrod. Mari kita lihat contoh. Untuk yang pertama, larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol per dm padu dengan elektrod karbon digunakan. Jadi untuk kes ini, anod adalah tidak serupa dengan ion logam. Jadi untuk proses elektrolisis ini, ion yang hadir adalah ion kuprum 2, ion sulfat iaitu ion-ion yang ada di dalam larutan tersebut dan ion yang bergerak ke anod adalah ion sulfat dan ion hidrogen dan untuk kes ini, kedudukan ion dalam siri elektrokimia akan diambil kira kerana larutan yang digunakan adalah cair. Jadi hasil di anod adalah gas oksigen dan di katod pula ion kuprum 2 akan dipilih secara pilihan disebabkan oleh kedudukan ion kuprum lebih rendah berbanding ion hidrogen di dalam siri elektrokimia. Jadi untuk yang kes yang pertama, pepejal kuprum akan terenap di elektrod. Mari kita lihat situasi yang kedua di mana untuk situasi ini larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol per dm padu masih lagi kepekatan sama tetapi bezanya di sini mereka menggunakan elektrod kuprum. Untuk yang pertama ini mereka menggunakan elektrod karbon di mana anod adalah berbeza dengan ion logam yang ada di dalam elektrolit. Tetapi untuk yang kes kedua, ion logam di dalam elektrolit sama dengan anod iaitu mereka menggunakan logam kuprum. Jadi ion yang hadir masih sama seperti mana kes yang sama. Pertama, ion yang bergerak ke anod adalah ion sulfat dan juga ion hidroksida. Jadi ion yang akan dipilih untuk dinyacas adalah logam kuprum. Okey, di mana ion kuprum akan melarut dengan menyingkirkan elektron membentuk cation garam tersebut. Jadi untuk yang proses yang berlaku di anod adalah elektrod akan menjadi nipis dan hasilnya adalah ion kuprum 2. Di mana pelajar boleh lihat daripada rajah ini di terminal positif
di anod, kuprum, logam kuprum iaitu elektrod itu sendiri akan terlibat dalam tindak balas. So, jadi logam kuprum akan melepaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2 di anod. Jadi pelajar boleh lihat disebabkan oleh logam kuprum ni melarut, saiz elektrod tersebut berkurang. Seterusnya di katod pula, ion kuprum 2 dan ion hidrogen akan bergerak ke katod. Dan ion yang dipilih kita menggunakan faktor siri elektrokimia di mana kita pilih ion yang berada di kedudukan yang lebih bawah dalam siri elektrokimia. Jadi untuk di katod pula, pepejal perang terenap dan pepejal kuprum terhasil. Di mana pelajar boleh lihat dalam rajah ni, pepejal yang berwarna perang melekat pada permukaan elektrod kuprum. Jadi sebab tu cikgu kata pernyataan yang di bawah ini adalah sangat penting di mana apabila jenis anod yang digunakan serupa, ion logam di dalam elektrolit anod akan larut. Jadi cikgu berharap pelajar dapat menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis dan cara penentuan ataupun pemilihan ion yang dinyacas secara pilihan di anod dan elektrod katod untuk proses elektrolisis yang melibatkan larutan aqueous. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di dalam video yang seterusnya iaitu masih lagi dalam unit 6.1 sel elektrolitik tetapi berkaitan dengan kegunaan proses elektrolisis.